Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah wa billahi wa sallallahu ala Muhammad wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Bismillahi ma sya Allah la quwwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'matin minallahi ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan serta dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama untuk kita terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran dan juga kepujian kita ke hadratillah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia dan juga perkenannya kepada kita, maka dapat kita bertemu kembali di dalam siri tadabbur kita yang seterusnya. Dan insya-Allah pada kesempatan ini kita akan menyambung tadabbur kita menerusi juzuk yang kedua, di mana kita akan sambung tadabbur kita pada juzuk yang kedua, iaitu dalam surah Al-Baqarah, masih dalam surah Al-Baqarah. Dahulunya pada siri yang pertama kita telah pun membicarakan satu ayat di dalam suratul Baqarah, pada juzuk yang pertama, iaitu ayat yang ke-67 berkaitan dengan lembu betina. Hari ini kita ambil satu lagi ayat di dalam suratul Baqarah, tapi pada juzuk yang kedua, iaitu pada ayat 185, berkait dengan cerita bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan belum lagi sampai kepada kita, ala kulli hal, tak salah untuk kita membicarakan bulan ini lebih awal daripada kedatangannya, untuk sama-sama kita buat sedikit perenungan, yang mana mudah-mudahan jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sampai kepada bulan Ramadan, maka kita sudah pun ada sedikit bahan-bahan, asas-asas perenungan kita. Dengan itu mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bacakan terlebih dahulu ayatnya beserta terjemahan, dan seterusnya nanti kita lihat apa yang nak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat 185 suratul Baqarah ini, yang mana saya sebutkan sekali lagi
ayat 185 suratul Baqarah ini ada pada juzuk yang kedua, ya. Dan saya fikir sidang pendengar sekalian biasa mendengar ayat ini, ya, saat mana masuk sahaja kita pada bulan Ramadan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul azim. Yang mana ianya bermaksud masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan ataupun mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa yang sakit ataupun dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kamu semua beroleh kemudahan, dan ia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menghendaki kamu beroleh, ya, ataupun menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, yakni sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Jadi ayat ini, ya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bercerita tentang Ramadan. Ya, panjang ayatnya, sangat cantik susunannya dan penuh dengan maknanya. Jadi di sini banyak hukum-hukum fiqh yang boleh kita dapati dalam ayat ni, tetapi yang saya nak highlightkan, ya, pada kesempatan kali ini adalah sebahagian, ya, kecil daripada ayat tersebut saja, iaitu ayat yang berada pada hujung, ya, sekali. Ya, ayat yang berada pada hujung sekali. Jadi ayat yang mana tu, ya, yang kata tadi duduk pada hujung bahagian, ya. Ya, kita perhatikan ayat tu, ya, berbunyi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Itu yang dipanggil sebagai ayat pada bahagian hujung ya, suratul Baqarah ayat 187 tadi. Ya, jadi saya nak ambil yang bahagian hujung tu je. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi kita ambil dulu walitukmilul iddah. Yang tadi maksudnya dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa yakni sebulan, ya, pada bulan Ramadan. Jadi pada ayat ni para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kenapa dia beri pada kita puasa 30 hari. Ya, makna kata puasa sebulan pada bulan Ramadan. Ya, jadi apa kita punya sasaran kita, apa kita punya objektif kita dalam bulan Ramadan. Jadi bila Allah SWT sebut
walitukmilul iddah, ya. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, ataupun bahasa yang mudahnya bila Allah SWT sebut cukupkanlah bilangan puasa, maka ya itu suatu kenyataan ataupun satu perintah yang kita tak boleh buat main-main, ya. Itu perintah yang sangat-sangat penting. Dan ianya bermakna Allah SWT suruh kita ni tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah SWT, dan ya, seboleh-bolehnya kita tingkatkan kita punya spiritual kita ataupun iman kita. Jadi mesti tak dapat tidak kita kena habiskan bilangan puasa kita tu, ya, secara sungguh-sungguh, ya, kena serius, sebab ianya adalah program yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan untuk kita semua, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, ya. Jadi fahamkan, bila Allah kata cukupkan bilangan puasa, maka sangat penting untuk kita beri perhatian kepada mencukupkan bilangan puasa tersebut. Maknanya, ya, kita kena tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba dan kena tingkatkan iman kita sungguh-sungguh, untuk habiskan puasa kita tu secara seriusnya, sebab ianya tak dapat tidak merupakan program ataupun kita panggil acara ya, ataupun yang seangkatan dengannya yang Allah dah tetapkan kepada kita semua, ya, hambanya yang Muslim ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung pula dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Apa makna walitukabbirullaha ala ma hadakum? Dan supaya kamu membesarkan Allah, ya, kerana mendapat petunjuknya. Jadi di sini hendaklah kita faham bahawasanya ayat ni bukan hanya semata-mata ataupun tidak terhad untuk kita bertakbir Allahu Akbar, ya, pada hari rayanya, ya, bukan hanya semata-mata pada hari raya je kita menyebut Allahu Akbar, ya, tidak terhad pada hari raya saja kita nak menyebut Allahu Akbar. Bahkan tuntutan walitukabbirullaha ala ma hadakum ini lebih daripada itu, ya. Dan kalau ditanya, ya, lebihnya apa dia yang kena lebih itu, maka di sini ulama menjelaskan bahawa bila mana Allah SWT mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, ya, ulama bagi tahu, ya, di sini fahamkan dalam, ya, dalam menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai kata tadi sesuatu yang dibesar-besarkan, ya, sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang diagung-agungkan, maka kita kena menjadikan Allah itu sebagai yang paling utama, ya. Maknanya dalam hal membesarkan, dalam hal memuliakan, dalam hal mengagungkan ni, maknanya kena letak Allah tu sebagai yang paling utama dalam perkara nak membesarkan, perkara nak memuliakan, ya, perkara nak mengagungkan. Jadi dalam setiap urusan kita, bermula daripada awal Ramadan sehinggalah cukup bilangan Ramadan tu, kita jadikan Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai, ya, segala-galanya. Jadi Allah lah pada ketika itu yang utama, Allah lah yang semuanya berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk Allah SWT saja, ya. Jadi makna kata tadi membesarkan Allah dalam hal ini perlu berlaku pada setiap saat, pada setiap ketika, pada setiap hembusan nafas dan juga pada setiap kedipan mata kita. Tidak hanya tertumpu pada bulan Ramadan, bahkan pada bulan-bulan yang lain, sehinggalah kepada kematian kita, maka kita hendaklah membesarkan Allah dalam arti kata memberikan keutamaan dalam membesarkan, dalam mengagungkan, dalam memuliakan Allah lebih berbanding dengan perkara-perkara yang lain.
Ataupun dengan bahasa yang lebih mudah lagi, maknanya besarkan Allah SWT semata, besarkan Allah SWT segalanya, besarkan Allah SWT semuanya, berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk Allah. Makna kata tadi, ada cara dalam hal nak membesarkan Allah, bukan dibuat-buat, bahkan ada ditunjukkan cara nak membesarkan Allah, cara nak mensucikan Allah, cara nak memuji Allah dan sebagainya, berdasarkan kepada petunjuk Allah SWT yang Allah SWT berikan kepada rasul-rasulnya, termasuklah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Allah SWT sambung pada ayat yang terakhir ataupun pada akhir ayat tersebut, wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur, supaya kamu bersyukur. Makna kata tadi, dengan hal kita menuruti perintah Allah SWT pada bulan Ramadannya dengan mencukupkan bilangan puasa, dan seterusnya kita menjadikan Allah SWT yang paling utama dalam setiap urusan kita, bermula daripada awal Ramadan, kalau tak pun seawal 2 bulan sebelum daripada Ramadan, ataupun sebelum daripada datangnya Rejab, Sya'ban, kita sudah pun ada cita-cita, kita pun sudah ada ingatan kita terhadap bulan-bulan yang mulia ini, maknanya dalam setiap urusan kita yang bermula daripada bulan-bulan terdahulu tu, maknanya kita letakkan Allah SWT sebagai keutamaan kita, sehinggalah masuk pada bulan Ramadan, dan sehinggalah cukupnya bilangan puasa kita, seterusnya tetap kita kena jadikan Allah SWT tu segala-galanya, Allah SWT itu yang utamanya, dan Allah SWT itu semuanya berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk Allah SWT, dan itu adalah tanda-tanda bahawasanya kita adalah orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah SWT. Jalan nak bersyukur pada Allah SWT, ikuti perintah dia dan besarkan dia, itu maksud dia. Jadi di sini ringkasnya para jemaah dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, terdapat pengajaran yang boleh kita kutip daripada ayat 187 suratul Baqarah ini. Kurang-kurang di sini saya ringkaskan ada lebih kurang 2 pengajaran yang penting yang terkait dengan ayat yang kita bincangkan ini. Yang pertama sekali, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam ayat 187 suratul Baqarah ini merujuk kepada bahagian akhir ayat tadi, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maka pengajaran yang pertama yang boleh kita dapati daripada bahagian akhir ayat 187 ni, iaitulah seboleh-bolehnya kita kena mohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ni sebanyak-banyaknya. Ini berdasarkan kepada tadilah keratan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu membesarkan Allah SWT kerana mendapat petunjuknya. Jadi pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat di sini, ada saranan dan perintah, suruhan, anjuran untuk kita mohon sungguh-sungguh banyak-banyak petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya sepanjang 30 hari berpuasa dalam bulan Ramadan, pada tahun ini mungkin tahun lepas kita tak begitu perform kita punya Ramadan, kita minta pada Allah SWT sekali lagi pada tahun ini, minta Allah SWT sampaikan kita pada bulan Ramadan, dan kita pastikan sepanjang 30 hari berpuasa dalam bulan Ramadan pada tahun ini, yang pertama kita boleh jaga telinga kita, yang kedua kita boleh jaga mata kita, yang ketiga kita boleh jaga mulut kita, yang keempat kita boleh jaga amal ibadah kita, yang kelima kita boleh jaga diri kita daripada maksiat, dan yang keenamnya kita boleh tahu halal dan haram sebaik-baiknya dalam Ramadan. Jadi sepatutnya dah cukup benda tu. Jadi maknanya 30 hari yang kita nak puasa pada bulan Ramadan ni besok, tolaklah Rejab,
Syakban ni ada orang puasa tak puasa, tapi pada bulan Ramadan ni pastinya orang semua puasa, kerana diwajibkan kepada sekalian mukallaf lelaki dan perempuan. Maknanya sepanjang 30 hari itu, daripada hari pertama sampailah kepada hari terakhir, maknanya mohon petunjuk sebanyak-banyaknya pada Allah SWT. Ya Allah, mohon petunjuk ya Allah, agar aku ni boleh jaga apa tadi? Pertama telinga, kedua mata, ketiga mulut, keempatnya amal ibadah, kelimanya di kita ni, mohon tunjuk pada Allah SWT agar Allah SWT lorongkan kita ni jalan-jalan ma'ruf, tidak lagi melorongkan kita jalan-jalan maksiat pada bulan Ramadan ni. Begitu minta petunjuk pada Allah SWT supaya Allah SWT kenalkan kita sungguh-sungguh dengan benda yang halal dan juga benda yang haram tu sebaik-baiknya. Jadi sepatutnya benda tu dah cukup untuk kita mohonkan kepada Allah SWT. Kemudian daripada itu para pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, sepatutnya juga 30 hari ni dah cukup untuk kita kekalkan amalan-amalan kita sehingga selepas habis Ramadan. Tak ada lah. Maknanya kita sepatutnya dalam 30 hari itu kita dah cukupkan untuk kita kekalkan amalan-amalan kita sehingga selepas habis Ramadan. Makna kata kalau bulan puasa ni kita boleh tahan diri kita daripada maksiat, tundukkan pandangan kita, jaga telinga kita, jaga lidah kita, pastikan selepas habis Ramadan pun kita boleh jaga. Jadi kalau bulan puasa kita boleh tahan diri kita daripada maksiat, tundukkan pandangan kita, yang melia melihat perempuan ataupun muslimah ni, tundukkan kita punya jaga kita punya telinga kita yang suka nak dengar gosip-gosip ataupun perkara yang mendatangkan dosa ni, pada bulan Ramadan tu kita boleh jaga tu, kita jaga kita punya lidah kita ni, jadi tak lancang untuk nak maki hamun orang, peli orang, kutuk orang, buat troll sana sini, mengumpat orang. Kenapa selepas habis Ramadan kita tak boleh jaga tu semua? Sepatutnya 30 hari yang kita cukupkan jaga telinga, jaga mata, apa segala tu, maka hak itulah yang kita kena kekalkan selepas habisnya Ramadan. Jadi masalah kita lah, masalah kita bersama ni, bulan puasa ni kita boleh tahan diri kita daripada maksiat tadi, tundukkan kita punya pandangan kita, jaga telinga kita, jaga lidah. Tapi bila habis Ramadan semua tu tak boleh jaga. Itu masalah kita. Begitu juga kalau kata dengan Quran, bulan puasa kita boleh habiskan 30 juzuk Quran, sehari sejuzuk. Ada orang yang boleh khatam sampai 3 kali, ada orang boleh khatam sekali. Jadi kenapa lepas habis haji Ramadan Quran kita yang kita baca tu tak habis-habis 30 juzuk? Bulan Ramadan kita khatam Quran, tapi kenapa bulan-bulan lain kita tak khatam lagi? Bulan Ramadan kita boleh bangun tahajud hampir setiap hari, ataupun setiap hari kita boleh bangun tahajud. Kenapa selepas habis pada Ramadan kita bangun tahajud pun sebulan sekali ataupun tak boleh bangun terus? Tu kita lah, senang ceritanya kita. Kenapa dan kenapa? Adakah kita ni tak merasai nikmat ataupun kemanisan Ramadan tersebut? Wallahu ta'ala alam. Itu kita kena tepuk dada kita, dan tanya iman kita. Macam mana kita boleh mengaku yang kita besarkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa-masa yang sama kita belakangkan Allah dalam banyak perkara? Nak kata hipokrit pun memang hipokrit lah. Kita ni memang hipokrit. Depan lain, belakang lain. Jadi kita ni sembah Allah SWT ke ataupun kita sembah Ramadan? Ramadan bagus perbuatan kita, tiba kata lepas Ramadan kita tak begitu. Mungkin juga sebab kita ni tak dapat petunjuk Allah SWT. Mungkin juga. Mana tidaknya kita ni lebih banyak minta doa lain daripada petunjuk. Sepatutnya kita ni kena minta banyak doa yang sifatnya doa minta petunjuk. Tak kira lah, Allahumma hadina siratal mustaqim ke Allahumma hadina fiman hadait. Jadi doa yang sifatnya untuk minta petunjuk tu lebih diutamakan daripada doa minta benda-benda yang lain.
Jadi saya tak katakan minta doa, minta benda-benda lain tu salah. Cuma keutamaan perlu diberikan kepada doa pada meminta petunjuk daripada Allah SWT. Minta semua tu. Jadi bila mana kita ni tak sempat nak berdoa minta petunjuk pada Allah SWT, itulah yang akhirnya kita pun ke laut. Akhirnya kita pun membelakangkan Allah dalam banyak perkara. Kita tak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita lah. Jadi kita ni sembah Allah ataupun sembah Ramadan. Jadi seboleh-bolehnya kita pada bulan Ramadan sembah Allah, pada bulan lain pun sembah Allah SWT. Tidak kerana nak mengambil manfaat Ramadan. Ya, semestinya dalam Ramadan tu ada manfaat-manfaat dia, tapi yang pentingnya perbuatan kita tak lain tak bukan adalah semata-mata kerana Allah SWT. Jadi mohon petunjuk daripada Allah SWT. Ya Allah, kalau dalam bulan Ramadan ni aku boleh kekalkan pandangan aku dan sebagainya, mohon petunjuk juga ya Allah. Mohon kekuatan dan kemampuan untuk aku jaga benda-benda ni di sepanjang kehidupan aku sehinggalah aku kembali kepada Engkau ya Allah. Patutnya begitu, supaya kita tadi masing-masingnya tak ke laut, masing-masingnya tetap duduk pada jalan Allah SWT. Baik, itu yang pertama pengajaran. Yang kedua, para pendengar yang dirahmati Allah, para jemaah yang dirahmati Allah SWT, dalam bahagian akhir ayat 187 tadi Allah SWT nyatakan apa? Wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Maka kita ni diperintahkan ataupun diwajibkan untuk sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Allah suruh kita bersyukur. Wajib, syukur ni wajib. Persoalannya berapa banyak daripada kalangan kita ni yang betul-betul bersyukur, dalam menunjukkan yang dia sentiasa ikut perintah Allah SWT tadi. Allah kata cukupkan bilangan puasa, dia cukup. Allah kata perintah yang lain pun dia buat. Dan dalam bersama Allah kata jadikan aku sebagai keutamaan, jadikan aku segala-galanya untuk diri kamu, jadikan aku semuanya untuk kamu dan sebagainya. Bila kamu buat dua perkara ni, maka kamu benar-benar bersyukur. Jadi Allah SWT suruh kita bersyukur. Persoalannya sekarang berapa banyak daripada kita yang betul-betul bersyukur, atau kita lebih banyak apa orang kata tadi, perli-perli dengan cakap-cakap kita. Orang kata syukurlah pada Allah SWT, kau dah gini. Yalah, Alhamdulillah. Masa seolah-olah kita memerli Allah SWT, kita troll Allah SWT balik. Jadi ini satu perbuatan yang tak elok lah. Jadi kalau kata nama bersyukur, syukurlah dengan syukur yang benar. Syukur dengan hati kita, maknanya kita tidak memalingkan diri kita kepada selain Allah. Syukur dengan kita punya lidah kita sentiasa membasahi lidah kita dengan lafaz Alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan kita, makna kata kita arahkan tubuh badan kita ni pada jalan-jalan yang makruf dan kita tinggalkan benda-benda yang mungkar. Itu baru kita disebut sebagai orang yang memaknai syukur dengan jalan yang sebenarnya. Jadi dalam hal ni marilah sama-sama kita muhasabah tentang syukur, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita akan petunjuknya. Mudah-mudahan begitulah para pendengar yang dirahmati Allah. Jadi setakat itu yang boleh kita sama-sama kongsikan untuk kesempatan ini, dan insya-Allah pada pertemuan-pertemuan yang lain nanti kita sambung tadabbur kita pada juzuk yang seterusnya. Jadi kita dah ambil juzuk yang pertama, tetap dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Lepas tu kesempatan kali ini kita ambil juzuk yang kedua, tetap surah Al-Baqarah lagi ayat 187. Jadi untuk yang seterusnya nanti kita sambung tadabbur kita dengan kita melihat pula potongan ayat di dalam juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga masih lagi dalam suratul Baqarah,
Tetapi kita akan lihat pada ayat yang ke-286 berkaitan dengan tajuk ujian. Jadi kita dah cover tajuk lembu betina yang terdahulu daripada yang hari ni punya. Hari ni kita dah cover tajuk bulan Ramadan. Jadi untuk kesempatan yang lain pula nanti kita akan cover juzuk yang ketiga dengan tajuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi sekadar itulah yang boleh saya kongsikan. Terlebih dan terkurang saya mohon ampun dan maaf. Jadi kita tangguhkan ya perkongsian kita ini dengan baca tasbih kafarah dan juga suratul As. Mudah-mudahan majlis kita ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terlebih dan terkurang saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.